So antara kaedah rawatan santau pula, kaedah rawatan santau, apa yang kaedah yang boleh kita buat? Yang pertama sekali adalah kaedah membacakan ayat-ayat ruqyah. Seperti yang saya dah pernah jelaskan sebelum-sebelum ni, kaedah utama dalam rawatan masalah gangguan jin, tak kira lah sihir ke, santau ke, jin asyik ke, apa ke, kaedah utama rawatan adalah membacakan ayat-ayat ruqyah. Kita perlu bacakan kesemua ayat-ayat ruqyah seperti yang dalam buku saya tu, 20 ayat ruqyah tu, semua sekali. Okay, itu yang paling pertama sekali. Kaedah rawatan santau yang pertama adalah kaedah rawatan ruqyah. Kemudian kaedah yang kedua, kita minum air ruqyah sepaling kurang sebab selama 7 hari ataupun 21 hari atau 40 hari. So kat sinilah penting. Kalau kita nak amalkan minum air ruqyah selama 40 hari, so mungkin agak berat kalau nak jumpa perawat dengan kerap. So jumpa perawat sekali, kemudian kita belajar dengan perawat tersebut cara nak menjampi meruqyah air penawar sendiri. So bila air yang kita ambil daripada perawat tu dah habis, kita boleh sediakan sendiri air jampi dan air penawar. Okey, air ruqyah tadi juga boleh juga kita minum bercampur dengan limau nipis. Rasanya kalau yang pesakit-pesakit buat rawatan dengan saya memang akan campurkan air ruqyah, campurkan limau nipis, campurkan dengan sedikit garam. Okey, juga boleh. Okey, selain daripada itu, kaedah yang paling saya suka untuk bagi pesakit dan pesakit juga agak mudah untuk amalkan ni adalah dengan minum air kelapa muda. So air kelapa muda biasanya memang sifat dia adalah untuk menawarkan bisa-bisa. So untuk pesakit santau, saya memang minta dia cari air kelapa muda, ambil air bersama isi dia. Kalau boleh, carilah kelapa muda yang isi dia masih berhingus. Isi kelapa dia tu yang lembik-lembik, berlendir tu. Yang tu yang betul-betul muda lah. Yang betul-betul muda. Itu lebih power, lebih baik, lebih bagus untuk dijadikan sebagai penawar. Kalau yang air kelapa isi dia dah keras tu bolehlah juga, tapi dari segi khasiat untuk menawar bisa tu dia dah kurang sikit sebab dia dah tua. Cari air kelapa muda yang betul-betul muda, yang isi dia masih lembik dan berhingus. Ambil air dan juga isinya, kita terapikan, bacakan ayat-ayat ruqyah, kita minum. So saya biasanya menasihatkan pesakit minum sehari sebiji. Sehari sebiji, minimum 3 hari ataupun selama seminggu. Air kelapa muda kita ruqyahkan sendiri ataupun bagi kepada perawat. Ambil air dia tu bersama isi, boleh bubuh dalam jug, kita bubuh dalam cik air pun tak ada masalah. Jampikan, ruqyahkan dengan ayat-ayat ruqyah, kemudian kita amalkan sehari sebiji, sehari sebiji, sehari sebiji. Paling kurang minimum 3 hari ataupun 7 hari berturut-turut. Okey. Boleh juga minum air ruqyah ni campur dengan madu ataupun minyak zaitun. Kita kena faham madu ni juga salah satu sifat dia adalah untuk menawarkan segala bisa-bisa. So boleh gunakan juga air ruqyah bercampur dengan madu dan juga minyak zaitun. Okey. Selain daripada tu, air ruqyah tadi juga boleh kita campur dengan cuka apple ataupun cuka kurma, apple cider ataupun date cider. Ni cuka yang boleh kita makan lah. Bukan cuka masak, bukan cuka masak tu. Cuka-cuka sunnah ni. Cuka delima ada, cuka apple ada, cuka kurma ada. Boleh guna cuka-cuka tu. Ataupun kaedah yang keenam ni, minum 3 cawan air rendaman dan rebusan daun gelenggang ataupun daun sena. Daun sena, kopi, teh daun sena ni juga penawar untuk penawar untuk masalah santau. Sebab daun sena ni juga antara bahan-bahan yang memang teknik untuk kita detox, buang segala toksik-toksik dalam badan, buang untuk racun-racun dalam badan. So insya-Allah boleh diamalkan. Cuma kaedah yang antara banyak-banyak ni, kaedah yang memang sedap adalah air kelapa muda lah. Air kelapa muda ni sedap. Cuma janganlah campur gula ke apa ke. Ambil air kelapa tu fresh tu. Beli kat yang hak baru dia nak belah tu. Kalau saya pergi ke orang yang jual tepi jalan tu, minta yang dia belum belah lagi tu. Saya nak air kelapa muda fresh biji. Buatlah 3 biji.
sebungkus. Simpan kat rumah dalam peti air. Nanti sehari habiskan sebiji. Okey.